Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Puan Fauziah Muhammad Sanusi mengadakan lawatan rasmi ke Kampung Pendam di Sadong Jaya pada Jumaat. Rombongan beliau ke kampung halamannya diiringi Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, merangkap Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Turut serta dalam rombongan tersebut ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Irsinia Aidil Lariwo, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Safi'i dan tetamu kehormat yang lain. Ketibaan rombongan Tun Dr. Wan Junaidi bersama Div-Div kenamaan di pekarangan Masjid Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob pada pukul 12.50 tengah hari disambut oleh Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta penduduk di Kampung Pendam sebelum beliau menunaikan solat Jumaat di masjid tersebut. Usai menunaikan solat Jumaat, beliau bersama rombongan beliau meneruskan acara lawatan rasmi beliau yang seterusnya iaitu Majlis Makan Tengah Hari yang diadakan di Dewan Masjid Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Tun Dr. Wan Junaidi juga berkesempatan melawat tanah perkuburan Islam Kampung Sadong Jaya untuk menziarahi pusara ayahanda beliau sebelum berangkat pulang ke Kuching. Di Sepauh, sebuah bangunan sedia ada di kawasan Rumah Panjang Penom di Sepauh bakal dijadikan sebagai pusat ekonomi digital PADI. Ia adalah salah satu lokasi yang telah dikenal pasti di Dun Bukit Saban susulan pihak kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sedang dalam usaha membuka lebih banyak PADI di Sarawak. Pada Rabu, Timbalan Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Datuk Amar Douglas Ugat Embas, turun padang meninjau cadangan kerja-kerja naik taraf dan ubah suai itu di Rumah Mendit Unsu, Penom, Paku Sepauh. Menyertai beliau ialah penyelaras projek PADI di Sarawak dari MSD Digital Intelligence Sdn Bhd Muhammad Suzali Aminuddin. Perbincangan adalah untuk melihat kesesuaian lokasi serta bangunan dan seterusnya memperhalusi spesifikasi kerja-kerja naik taraf serta ubah suai agar projek ini dapat dimulakan di dalam masa terdekat. Beralih ke berita di Kuching, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT dalam hal berkaitan pengedaran gas di negeri ini. Menterinya Datuk Amizan Muhammad Ali berkata, pihaknya komited untuk membantu meningkatkan kapasiti dan mekanisme penguatkuasaan khususnya dalam menangani isu ketirisan subsidi melibatkan aktiviti pengedaran gas asli dan gas petroleum cecair LPG. Meskipun Sarawak mempunyai kuasa penuh di bawah Ordinan Pengedaran Gas 2016, katanya KPDN juga bersedia untuk terlibat dalam sebarang operasi bersepadu penguatkuasaan sekiranya diperlukan oleh MUT. KPDN akan memberikan sokongan penuh dan akan bekerjasama untuk kita menjayakan hasrat sebagaimana yang terkandung dalam MS63 yang telah pun sebenarnya dipersetujui dan telah selesai proses perundangan, iaitu menyerahkan kawal sedia itu kepada Sarawak. Jadi walaupun begitu, KPDN selaku agensi persekutuan akan terus membantu, khususnya di peringkat awal ini untuk bagaimana aspek penguasaan di peringkat negeri tersebut dapat diperkemaskan dan pada masa yang sama, kiranya mereka memerlukan bantuan daripada penguatkuasa kita untuk menguatkuasakan ordinans pengedaran gas itu, kita akan sentiasa terbuka dan untuk membantu kerajaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Jualan Rahmah PJR Parlimen Santubong bersama Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Nancy Sukri di Maidin Bandar Baru Semeriang di sini pada Jumaat. Mengulas pertemuan bersama Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta, beliau berkata perbincangan tersebut tertumpu kepada strategik meningkatkan kerjasama berterusan KPDN dan Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak. Katanya antara fokus utama adalah berhubung penguatkuasaan membentras ketirisan minyak diesel bersubsidi melalui task force yang telah ditubuhkan bagi ops tiris.
Ujarnya lagi untuk negeri Sarawak sepanjang pelaksanaan Obstiris pada tahun 2023, sebanyak 168 kes telah direkodkan dengan nilai rampasan berjumlah lebih 6.5 juta ringgit dan daripada keseluruhan kes tersebut, 62% adalah serahan kes daripada PDRM iaitu melibatkan PGA dan Polis Marin. Jelasnya lagi, PDRM telah memainkan peranan yang amat baik dalam membantu KPDN melaksanakan penguatkuasaan untuk menangani isu ketirisan diesel. Berita seterusnya, kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup komited dalam menambah baik program Jualan Rahmah (PJR) dengan menghebahkan penjadualan program itu kepada umum melalui pelbagai platform, khususnya melalui portal KPDN. Menurut menterinya, Dato' Armizan Muhammad Ali, ia boleh membolehkan orang awam atau masyarakat setempat menyemak setiap bulan di mana program PJR akan berlangsung di kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing. Antara penambahbaikan yang ingin kita laksanakan untuk tahun 2024 ini adalah penjadualan. PJR itu kita hebahkan kepada umum melalui pelbagai platform dan khususnya melalui portal KPDN juga untuk membolehkan orang awam, masyarakat setempat menyimak setiap bulan di mana program-program PJR yang akan berlangsung di Parlimen dan juga DUN mereka. Kalau sebelum ini lebih bersifat ad hoc, tetapi kita membuat penjadualan tersebut in advance. Dalam tempoh sebulan, maka rakyat ingin mengetahui di mana ada PJR, mereka boleh melihat dalam portal KPDN. Selain daripada kita bekerjasama dengan media untuk menghebahkan. Jadi, kita harap dengan adanya penambahbaikan ini lebih ramai rakyat kita, khususnya daripada golongan sasar, akan mendapat manfaat sebagai salah satu strategi kerajaan untuk kita membantu menangani isu kos sara hidup rakyat tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan PJR Parlimen Santubong bersama Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang juga Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Nancy Sukri di Maidan Bandar Baru Samariang di Kuching pada Jumaat. Jelasnya lagi, untuk tahun 2024 ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah menambah peruntukan daripada 150 juta ringgit kepada 200 juta ringgit untuk pelaksanaan di seluruh negara. Jadi komitmen kita adalah untuk menggerakkan program ini secara lebih agresif. Kalau sebelum ini hanya 727 di Sarawak melibatkan 31 parlimen, kita menganjurkan supaya kita juga dapat melaksanakan program ini hingga ke peringkat DUN, Dewan Undangan Negeri di seluruh negara. Program Jualan Rahmah merupakan program anjuran KPDN yang menawarkan penjimatan harga barangan keperluan harian di antara 10 hingga 30% lebih murah daripada harga biasa pasaran tempatan. Untuk rekod sepanjang tahun 2023, sebanyak 727 PJR telah dilaksanakan di Sarawak meliputi 31 kawasan parlimen yang telah menarik seramai lebih 800,000 pengunjung. Di Daro, sempena musim perayaan Tahun Baru Cina, pejabat residen bahagian muka mengambil inisiatif melaksanakan kempen keselamatan jalan raya peringkat bahagian muka bertempat di pekarangan rumah kerehatan kerajaan daerah Daro pada Khamis. Kempen tersebut disertai beberapa agensi kerajaan, Polis Diraja Malaysia PDRM, Bomba, Angkatan Pertahanan Malaysia APM, Jabatan Kesihatan, Pejabat Pendidikan Daerah Daro dan lain-lain agensi. Semasa ditemu bual selepas merasmikan kempen itu, Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi berkata, kerajaan negeri akan terus memberikan penekanan yang serius terhadap langkah-langkah mengurangkan kemalangan jalan raya. Kempen keselamatan jalan raya yang diadakan pada petang ini sempena sambutan Tahun Baru Cina adalah tepat pada waktunya kerana beberapa hari saja lagi kita akan merayakan sambutan Tahun Baru Cina dan dijangka jumlah kenderaan yang berada di atas jalan raya itu akan bertambah. Sebab itu kempen pada hari ini untuk memberi kesedaran kepada para pengguna jalan raya agar sentiasa patuh kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan dan memastikan bukan saja patuh kepada undang-undang, memastikan kenderaan yang digunakan itu harus berada dalam keadaan yang baik agar tidak berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini di atas jalan raya.
Menurut Ahmad Joni, Undang-Undang Penguatkuasaan serta Penganjuran Kempen Kesedaran Keselamatan Jalan Raya tidak akan memberikan makna dan kesan sekiranya pengguna jalan raya masih mengamalkan sikap tidak berhemah, tidak berdisiplin dan tidak beretika semasa menggunakan jalan raya. Ahmad Joni kemudiannya turut sama mengagihkan risalah keselamatan jalan raya dan cenderahati kepada pengguna jalan raya. Laporan seterusnya, sempena sambutan Tahun Baru Cina tahun ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Adustakan Datuk Hamzah Brahim menyampaikan sumbangan kepada beberapa wakil Persatuan Komuniti Cina dan warga emas di kawasan Cina Jalan Muara Tuang. Seramai 210 penerima yang terdiri daripada komuniti Cina telah menerima sumbangan limau mandarin dan angpau bertempat di Dewan Persatuan Masyarakat Cina Jalan Muara Tuang, Kota Semerahan. Sumbangan itu adalah sebagai penghargaan daripada Datuk Hamzah kepada komuniti Cina dalam mereka meraihkan sambutan perayaan Tahun Baru Cina kelak. Dalam pada itu, Datuk Hamzah juga berharap sumbangan tersebut dapat membantu meringankan beban para penerima sebagai persiapan meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Antara yang hadir pada majlis tersebut ialah Penghulu Setakan Cina merangkap pengerusi Persatuan Masyarakat Jalan Muara Tuang, Chai Hen Fui, Kapitan Kampung Setakan Cina Hilir, Pang Chi Fen dan Kapitan Kampung Kuap Cina, Kok Lek Chai. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum berakhir, mewakili warga kerja UKAS, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang meraihkannya. Semoga semangat Tahun Naga terus memberi keamanan, kestabilan, kemakmuran dan kemajuan kepada kita semua. Kongsi Facai, paparan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi mengadakan lawatan rasmi ke Kampung Pendam di Sadong Jaya pada Jumaat menutup Buletin Tengah Hari ini. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.